Saya menolak 300% lah. Kalau dia orang buat perhimpunan tu 3.0, saya menolak 300%. Kerana bagi saya tak perlu ada perhimpunan yang macam tu dalam satu negara yang aman damai macam ni. Dan saya pernah pergi keluar negara dan saya rasa syurga dunia ni ada dekat Malaysia. Sebab tu kita tengok ramai orang-orang luar datang ziarah dekat sini, datang mencari pekerjaan dekat sini. Dan bila ada perhimpunan tu nampak macam tak ada bertamadun lah bagi saya. Kerana saya rasa apa yang diorang nak luahkan tu semua benda-benda yang salah. Kan? Dan ada provokasi yang menjadikan mereka bertindak ganas. Dan itu saya rasa tak perlu kerana kerajaan kita pun dah bagi tempat untuk diorang berhimpun di stadium. Kalau betul-betul nak berhimpun, nak meluahkan perasaan, nak berhimpun secara damai, kenapa tak pilih stadium? Tempat yang selesa. Kenapa tidak jadi macam tu? Kenapa mesti nak di dataran merdeka? Tempat tu tak dibenarkan. Jadi saya tak sokong sangatlah perhimpunan macam ni kerana ianya menggambarkan satu imej yang tidak baik kepada negara kita. Sedangkan saya lihat sebenarnya saya orang Kuala Lumpur, dibesarkan di Kuala Lumpur, duduk di Kuala Lumpur sampai sekarang. Kita orang Kuala Lumpur tak ada masalah apa-apa benda pun. Tak ada ambil tahu pun pasal perhimpunan tu. Tinggal saya nak ingatkan kepada yang datang kepada perhimpunan tu, dia orang harus berfikir panjang, rasional, apa akan jadi pada negara kita, kan. Yang sekarang ni saya rasa kita boleh buat macam-macam sesuka hati kita. Tapi bila buat perhimpunan macam tu, nak tunjukkan rasa ketidakpuasan tu, saya rasa satu benda yang agak tak masuk akal lah. Imej negara kita akan nampak buruk di mata masyarakat. Sudah pastinya negara-negara barat menggunakan saluran media mereka untuk menggambarkan suasana di Malaysia agak huru-hara. Tapi macam saya katakan tadi, kami di Kuala Lumpur tak ada masalah tentang tu. Jadi apakah imej ini yang nak digambarkan, sedangkan apa yang telah kita usahakan bersama-sama, kan, menjadikan Malaysia ni adalah di antara negara yang teraman di dunia, kan. Kenapa kita nak huru-hara kan pada mata dunia? Saya tak sokong sangatlah benda ni. Ya, saya masih ingat bila saya masuk dalam industri ini pada tahun 80-an, industri ini begitu kecil. Tapi dengan adanya kerajaan yang hari ini, kita ada pertumbuhan stesen-stesen TV yang banyak, perkembangan pembikinan filem yang banyak, dan ini membolehkan kami anak-anak seni bekerja dengan lebih luas lagi. Jadi kalau ada demonstrasi ini yang akan mewujudkan salah satu pandangan negatif masyarakat atau masyarakat luar kepada Malaysia, tak banyak sikit dia akan menjejas industri seni tanah air. Dan bagaimana untuk kami berkarya untuk melahirkan drama ataupun filem-filem untuk ditonton oleh masyarakat dalam bentuk hiburan ataupun bentuk ilmiah, agak sukar. Ya, bukan kata industri perfilman luar pun takut nak masuk dekat Malaysia. Di pandangan dia bahawa Malaysia ni huru-hara, kan, huru-hara. Pelancong pun tak nak masuk. Jadi ini sebenarnya merugikan negara kita. Bila syarikat-syarikat besar daripada luar hendak menjalankan aktiviti perfilman di negara kita, sudah pastinya dia membuat pelaburan yang begitu besar di negara kita. Tapi ini juga salah satu sumbangan ekonomi. Kerana hari ini kita tengok industri seni tanah air semakin berkembang. Jadi kita harap orang Malaysia ni dia buka mata. Dan maksud saya yang melakukan demonstrasi itu buka mata supaya melihat, macam saya katakan pada awal tadi, pandang ke depan. Apa akan jadi kepada bangsa aku, apa akan jadi kepada negara aku kalau terjadi benda-benda yang begini. Kaji pada sejarah. Ini yang paling penting. Kalau mereka datang ke tempat itu memang secara amannya nak buat perhimpunan aman. Tetapi bila dah ramai-ramai jadi berani. Jadi berani, dan bila diprovokasikan, akhirnya mereka bertindak liar dan berani untuk pecahkan kereta, naik atas bumbung kereta. Kenapa? Kerana mereka rasa mereka ramai. Tetapi
cuba tanya balik kepada mereka-mereka ini yang gambar mereka keluar dalam surat khabar. Siapa yang akan membela mereka? Adakah penganjur akan membela mereka apabila ditarik oleh polis? Saya rasa tidak, kan? Dan ini sebenarnya mereka akan tanggung sendiri. Dan kalau katakan pada pelajar, hari ini UiTM dah keluarkan sesiapa saja yang menyertai perhimpunan tu akan dibuang daripada universiti. Siapa yang nak terima dia lagi belajar? Kerana dia orang kena fikir masa depan dia orang kepada pelajaran, dan bukannya dia orang harus fikirkan apa nak jadi pada negara. Negara ni biar pada orang politik yang fikirkan apa nak jadi pada negara kita. Kita dah pilih dia orang, biar dia orang fikir. Tapi kita sebagai student, kita kena fikirkan masa depan kita. Dan masa depan kita, adakah penganjur bersih yang tentukan, adakah kerajaan yang tentukan? Kerana macam kerajaan dia dah bagi IPT, dah bagi macam beasiswa apa semua. Hanya diorang sendiri menentukan masa depan diorang sendiri. Saya ada kawan-kawan saya yang datang daripada Bangladesh, datang daripada Pakistan, yang gaji mereka satu hari 20-30 ribu ringgit. Apa sebenarnya yang orang tak puas hati? Orang Indonesia boleh jadi kaya di Malaysia, orang Bangladesh boleh jadi kaya, orang Pakistan, orang Myanmar boleh jadi kaya dekat Malaysia. Apa lagi yang dia tak puas hati? Kerana mereka harus usaha sendiri. Jadi kepada golongan-golongan muda ni, macam saya kata pada awal tadi, sebenarnya kejayaan tu bukan terletak pada orang lain. Kejayaan tu terletak pada diri sendiri. Dan saya nak cakap sekali lagi, susah ke nak hidup dekat Malaysia ni? Susah ke nak cari pelajaran dekat Malaysia ni? Susah ke nak cari kekayaan dekat Malaysia ni? Saya rasa semua orang boleh jawab. Kecuali mereka yang malas saja yang takkan berjaya di Malaysia. Sebab tu saya katakan macam awal tadi, saya kata betapa ramainya orang-orang di negara luar yang nak masuk dekat Malaysia, kan? Nak duduk dekat sini, kalau boleh nak tinggal terus dekat sini. Saya masih ingat kawan-kawan saya yang bekerja dengan satu syarikat konglomerat datang daripada Jepun, daripada UK, yang mana bila kontrak dia orang tamat, dihantar balik ke negara, dia orang menangis kerana dia orang tak dapat suasana kehidupan kemewahan yang dia orang dapat di sini macam dekat negara dia orang. Jadi kepada golongan-golongan muda, khasnya pelajar-pelajar pasal adik-adik ni, macam saya anggap anak-anak saya sendiri, supaya mereka membuka minda mereka, jangan sekali-sekali diperalatkan. Dan saya pernah lihat tahun 70-an bagaimana student-student diperalatkan oleh orang politik. Student-student diperalatkan oleh orang-orang NGO, kononnya memperjuangkan hak asasi manusia. Kerana sebenarnya hak asasi manusia tu ada pada kita. Kita yang menentukan hak kita. Dan saya katakan balik, sukar ke kita nak menentukan hak asasi kita sebagai manusia, sebagai rakyat Malaysia dekat negara kita? Kan, apa yang susahnya? Kita boleh pergi ke mana-mana pun dengan selamat. Dan kepada semua student-student, khasnya orang Melayu, saya lagi kena ingat, anda masuk ke universiti sebenarnya banyak dibantu oleh kerajaan.